Baik, Assalamualaikum, selamat petang. Berjumpa lagi kita dalam kuliah kita ya, bagi diploma teknologi kimpalan DMB 3152 penyambungan logam ataupun joining teknologi. Ini merupakan PDPR kita minggu yang ke-9 ya, minggu yang ke-9. Baik, pada minggu ni kita akan membincangkan masih lagi dalam kompetisi yang ketiga kompetisi yang ketiga berkaitan dengan penyambungan mekanikal mechanical fastener, tapi kita akan khususkan kepada blind rivet ataupun rivet pop Okey. Gambar rajah ni menunjukkan salah peralatan yang kita gunakan dalam kita membuat rivet pop ataupun blind rivet Jadi pada minggu lepas kuliah kita sebelumnya kita telah membincangkan berkaitan dengan solid rivet solid rivet Apa dia kali ini kita akan bincangkan berkaitan dengan rivet pop. Apa dia definisi dia atau pengenalan dia. Ini adalah merupakan proses kita menyambung logam daripada satu sisi saja, maknanya satu bahagian saja, berbanding dengan rivet solid kita gunakan kedua-dua bahagian Rivet pop ini sesuai untuk menyambung tiub dan struktur berongga yang lain. Jadi itulah kelebihan dia rivet pop ni kita boleh sambung tiub menyambungkan tiub, kemudian struktur yang berongga, serta juga kita menyambungkan kepingan-kepingan berlapis Baik, ini saya tunjukkan contoh beberapa penggunaan rivet pop dalam industri Okey, yang pertama kalau kita lihat ini dah menyambung beberapa kepingan logam logam secara berlapis, kita boleh sambungkan dengan menggunakan kaedah rivet. Kemudian kalau kita lihat ini kita ini adalah pada dinding-dinding kenderaan dinding kenderaan ataupun dinding-dinding kapal terbang dalam kerja-kerja automotif dan seterusnya. Kalau ini kita tengok pada bingkai-bingkai tingkap kita gunakan rivet jadi proses paling mudah dan kita boleh lakukan di mana-mana saja sebab peralatannya tidaklah sophisticated dan mudah digunakan Okey, di sini kita bincangkan kelebihan penggunaan rivet pop rivet ni tadi rivet pop tadi. Okey, kos peralatannya adalah rendah dan tak sophisticated Jadi peralatannya memang rendah lah, kita boleh dapatkan di mana-mana kedai kedai-kedai hardware dan dia tidaklah terlalu sophisticated sama ada memerlukan penggunaan sumber elektrik dia dah menggunakan sumber daripada tenaga individu biasa Kemudian kemahiran yang minima untuk menggunakannya. Dah tentulah kalau kita tengok mudah je siapa pun boleh gunakan, tak perlu kemahiran tinggi Kemudian proses pop rivet ni kita boleh menyambungkan logam yang berbeza untuk sama ada kayu dengan plastik ataupun plastik dengan besi dan secara berlapis Kemudian proses ni pula mudah diselenggara sebab dia mudah diselenggara dan terdapat dalam pelbagai bentuk ada pelbagai bentuk sama juga seperti solid rivet solid rivet. Okey, ini pada bahagian rivet ni sama seperti dia ada kalau kita lihat bentuk ni kan, bahagian kepala ni kita namakan rivet head head kepala dia rivet head Kemudian yang di batang ni kita namakan rivet pin, dia punya pin. Ini di hujung lah rivet end, hujung dia ini gambar rajah menunjukkan tiga bahagian utama pada rivet head, rivet pin dan rivet end. Baik, dalam rivet pop ni ada pelbagai bentuk kepala rivet juga kepala rivet. Jadi sini satu contoh yang saya bawa pada kamu yang ini dalam bentuk round ni, button ni ada sebenarnya rivet butang button ni, tapi dia sebenarnya bulat di atas. Ini rivet butang button Kemudian kita ada rivet cone, ini bentuk macam cone terus pressure bentuk macam cone. Kemudian kita ada flat kepala hata, nampak hata.
Yang ini kepala kaunter sang, dia ada bersudut, dia ada bersudut. Kemudian yang akhir sekali dia ada kepala sudut ni, kepala pen, kepala pen. Kepala pen ni universal lah, yang paling banyak digunakan. Jadi ini contoh-contoh jenis kepala rivet lah kalau kamu beli di kedai ataupun hardware, kamu akan menjumpa macam-macam bentuk kepala ni. Jadi sebenarnya kepala ni akan berdasarkan pada penggunaan lah, tengok tempat yang kamu gunakan. Contohnya kalau kamu guna kaunter sang ni sebenarnya lubang dia perlulah ada sudut dia masuk dalam, tidak dia akan tersangkut pada bahagian tepi. Jadi tiap-tiap kepala rivet ni dia boleh kita gunakan berdasarkan pemakaian tempat yang sesuai kita gunakan. Okey, ini lagi contoh kepala rivet, banyak. Tapi jangan terkejut kalau namanya berbeza-beza. Ini saya dapatkan ada penggunaan beza. Kalau ini kita namakan snap head. Tadi kata snap head macam button tadi kan, snap head. Kemudian ini pen, pen head. Kita nama tadi pen head. Ini mushroom head, ini bentuk cendawan. Ada nama cendawan. Yang ini counter sang head yang bersudut. Ini mushroom head ni macam cendawan lah. Tapi kalau kita lihat gambar sebelah tadi, yang bentuk ni, cone ni, bentuk cone. Itu jadi jangan terkejut lah kalau orang kata itu. Tapi yang pentingnya kita dapat menggambarkan. Jadi ini semua adalah counter sang, bentuk counter sang yang ada bersudut saiz yang berbeza-beza lah. Dan kemudian ini flat head. Flat head ni sama lah. Jadi kepala cendawan, mushroom, pen, snap head. Jadi contoh kepala rivet. Ini pun ada banyak lagi contoh. Ini kita katakan flat, ini counter sang. Counter sang pun dia ada counter sang, dia ada round di atas, ada sikit tambahan. Kemudian dia ada button, butang tadi. Lepas tu ada high button. High button ni macam butang je tapi tinggi sikit. Kemudian kita ada cone tadi, pasien. Kemudian kita ada pen tadi. Kita ada cone tadi. Ini ada kita nama plate, thinner, ada bentuk bowl. Macam-macam lah. Jadi ini sebenarnya saya tunjukkan supaya kamu jangan terikat pada satu saja. Tapi kamu perlu tahulah. Ini kepala rivet tadi, shank tadi, pin tadi, badan dia, dia namakan badan ataupun ekor ni. Supaya kamu pastikan kamu tahu yang utama ni. Button, kemudian cone ni ataupun mushroom ni kepala cendawan lah. Ini kepala flat, rata, ini counter sang, ini pen. Ingatlah 5 yang utama ni. Jadi jangan nanti kamu fikir banyak sangat kamu nak hafal, tak perlu. Kamu ingat button untuk butang baju kamu, butang baju mak kamu. Kemudian terus blazer ni, cone ni untuk cendawan, mushroom head. Ini dah bentuk flat. Kemudian ini counter sang, ini pen ada sudut. Dia sama je flat dengan pen ni, tapi pen ni dia ada bersudut banyak sikit. Okey. Kemudian kita tengok macam mana langkah-langkah kita nak menggunakan rivet pop. Saya bawa dalam proses yang pertama. Kalau kita tengok ini, kita pegang hulu, kita tekan, ini kita penguncung. Langkah nak gunakan rivet ni, pertama sekali kita tandakan pusat lubang pada logam yang nak digerudi dengan menggunakan penumbuk pusat. Jadi mana bahagian yang kita nak gerudi tu, proses pertama dia kita gerudi dulu, kita gunakan penumbuk pusat, kita tanda. Jadi kita masukkan gerudi tu. Jadi keduanya kita gunakan mata gerudi yang saiz sama dengan garis pusat batang rivet. Okey, pastikan mata gerudi kita guna tu sama dengan saiz batang mata rivet. Saiz batang ni mana? Shank ni. Mesti sama dengan saiz ni. Sebab bahagian ni yang akan dimasukkan ke dalam gerudi. Seterusnya kita tekan hujung riveter, untuk merapatkan cetuman. Rapatkan dua-dua hulu ni. Hulu ni kita tekan terus sehinggalah dawai rivet terputus dan terkeluar pada bahagian ini. Okey, ini contoh satu langkah. Satu langkah bagaimana nak menggunakan rivet. Tandakan pusat lubang dengan menggunakan penumbuk pusat, kemudian kita gerudi. Jadi kita gunakan mata gerudi yang saiz sama dengan saiz pin pada batang rivet. Kemudian kita tekan bahagian hujung ni, hulu ni, kedua-dua untuk rapatkan cetuman. Tekan sehinggalah dawai rivet tu, dawai pin yang atas tu terkeluar, bahagian lebihan pin terkeluar dan putus. Okey, itu langkah satu.
Okey, di sini saya tunjukkan satu langkah yang mungkin boleh membantu kamu juga. Kamu lihat ya. Okey, yang pertama sekali, tanda drill hole with electric drill. Tanda dan gerudi lubang sikit ikut saiz. Ini pun contoh penggunaan ya. Prinsip salah satu arahan menggunakan rivet. Kemudian kita masukkan rivet dalam lubang. Masukkan rivet lubang. Pastikan batang rivet ni sama dengan saiz gerudi. Saiz gerudi ni sama. Kemudian yang ketiga, kita gunakan riveter dengan sejajarkan. Masukkan rivet ke kepala dia. Masukkan rivet kepala dia hingga ke dalam. Jadi seterusnya kita press ya. Kita press bahagian ni. Riveter gun handle. Kemudian selesai, kita keluarkan pin ni jatuh ke bawah. Okey. Okey, dia 5 langkah. Okey. Apa beza kedua-dua ni? Ini ada 4, ini ada 5. Sebenarnya tidak ada beza ya. Tidak ada beza. Jadi saya nak kamu faham proses ini. Apabila diminta kamu menjawab soalan, sama ada dalam bentuk lisan ataupun bertulis, kamu boleh menerangkan. Jadi jawapan kamu, kalau contohnya soalan, terangkan ataupun senaraikan langkah-langkah menggunakan rivet, kamu refer pada markah. Refer pada markah. Kalau markah dia terangkan, mungkin 8, maknanya kamu terangkan sekurang-kurangnya 4 kaedah ni. Sama ada kamu boleh guna yang ini ataupun yang ini. Jadi prosesnya sama sebenarnya, tapi dia ada proses yang detail sedikit. Secara umum ni kita tahu, kita tandakan proses ini, tandakan bahagian yang nak digerudi, tanda, kemudian gunakan penumpuk pusat, masukkan gerudi, pastikan saiz gerudi sama dengan saiz batang pin. Selesai gerudi, masukkan batang pin, kemudian sejajar masukkan riveter ataupun alat rivet. Dan masukkan, kita tekan handle atau hulu ni kedua-dua dengan tenaga, dan akhirnya selesai, kita keluarkan pin di bahagian hujung kepala. Jadi kalau kamu lihat gambar ni, saya nak kamu duduk lihat gambar ni, tengok dia punya manual penyelesaian. Saya harap kamu boleh nyatakan langkahnya dengan baik. Dapat markah penuh lah untuk menyatakan langkah-langkah menggunakan rivet pop. Jadi ini keadaan dia. Keadaan yang mana aliran proses pop ni, rivet pop ni, bila kita kenakan tekanan, dia akan bergerak. Okey, ini yang asal. Kita masukkan kepala di sini, kaki ini dia punya batang pin. Setelah kita masukkan, sama saiz dengan saiz lubang gerudi tadi. Masukkan, semakin kita tekan, dia akan semakin mengecut ya. Bahagian tepi ni semakin mengecut, sehinggalah pada akhirnya hujung pin di atas ni akan patah. Itu yang kita keluarkan tadi. Itu gambar rajah ilustrasi yang menunjukkan rivet pop ni, proses rivet pop ni berlaku. Baik. Di sini saya juga nak tunjukkanlah kaedah nak buka rivet pop ni, jika kamu perlu baiki keadaan bagaimana nak keluarkan. Jadi pertamanya, kalau bentuk yang ini tadi bentuk cendawan lah, mushroom ataupun mushroom rivet pop tadi, kita kikirlah kepala dia sikit. Kita kikir kepala, kemudian kita ambil, kita gerudi bahagian kepala ni sampailah kena bahagian penyambungan ni, plate pertama ni. Kemudian kita ketuk kepala dengan penumpuk pusat. Ketuk kepala dari gerudi tadi, 2 kita dah gerudi. Kemudian kita bolehlah ketuk kepala ni keluar. Kepala keluar supaya, jadi sebenarnya kalau kita guna, walaupun rivet pop ni penyambungan kekal, tapi kita masih boleh baiki keadaan dia. Dan tanpa, dengan kerja yang cermat dan baik, kita tanpa merosakkan penyambungan ni. Okey. Ini saya senaraikan beberapa langkah keselamatan lah dalam menggunakan rivet pop. Pertama sekali, kamu kena pastikan pemakaian alat PPE pada kamu lah, personal protective equipment. Pastikan pemakaian alat PPE. Yang kedua, berhati-hati semasa kerja menggerudi, terutamanya pada plate. Bila kerja gerudi ni, kamu tak ikat plate kamu, kemungkinan plate pun melantun. Banyak kejadian berlaku yang menyebabkan kecederaan. So berhati-hati semasa kerja menggerudi, terutama bila menggerudi plate. Keduanya, pastikan pin selepas selesai rivet dikeluarkan. Pin yang sebelah belakang lebihan tu dikeluarkan dan kita sisihkanlah. Kita letak di tempat sepatutnya sebab bahagian hujung tu tajam. Dan yang keempat, sentiasa mematuhi arahan dan berhati-hati semasa menggunakan peralatan tangan.
Jadi sebagai seorang pengguna bengkel, kamu kena sentiasa mematuhi arahan serta berhati-hatilah semasa menggunakan semua peralatan tangan dalam bengkel. Baik, ini ada tugasan sedikit pada kamu sebelum kamu saya selesaikan kuliah ni. Kamu dikenaki menggunakan proses meribet lah dalam projek tahun akhir kamu. Jadi kamu sediakan langkah dan urutan yang betul untuk kerja meribet. Jadi jawapan dan perangan kamu boleh menggunakan rajah bersesuaian. Jadi saya nak kamu nyatakan di atas keping kertas, lakarkan dan snap gambar pada saya. Jadi itu perkara yang paling mudah lah. Setelah selesai kuliah ni, maknanya kamu tahu apa dia urutan dan langkah untuk kerja meribet. Jadi saya sediakan ini bahan rujukan yang kita gunakan dalam kuliah ni. Pertama, bahan rujukan pembelajaran. Yang kedua, saya ada sediakan satu slide ataupun video daripada YouTube yang menunjukkan proses kerja-kerja meribet. Saya harap kamu lihatlah proses ini sehingga selesai video ni. Semoga kamu dapat gambaran yang jelas, gambaran yang jelas dan bagaimana proses ribet itu berlaku. Jadi saya rasa itu saja kuliah kita bagi minggu PDPR yang ke-9 ni. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sentiasa berada bersama saya secara Google Meet dan juga offline. Jadi kita akan jumpa lagi pada kuliah kita pada minggu hadapan. Sekian, Assalamualaikum.